Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk mengenai struktur dan organisasi pergerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Subtopik pertama yang kami akan bentangkan ialah Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC dan peranannya. Jawatan Kuasa Antarabangsa Palang Merah ICRC telah ditubuhkan pada tahun 1863. Ia merupakan badan berkecuali yang dianggotai rakyat Switzerland dan telah diberi status pemerhati oleh Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu pada Oktober 1990. Berikut merupakan jawatan kuasa Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Antarabangsa. Antara peranan ICRC ialah menjadi penjaga prinsip-prinsip asas Palang Merah, pembangunan konvensyen kemanusiaan antarabangsa, mengiktiraf penubuhan persatuan-persatuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah kebangsaan, menghantar bekalan bantuan bencana, dan menjadi agensi pengesanan pusat. Mereka juga berperanan dalam menguatkuasakan konvensyen bantuan kepada tawanan dan orang tahanan awam, mengadakan lawatan ke kem-kem tahanan atau tawanan dan melaporkan kepada pihak berkuasa yang terlibat, menyampaikan mesej-mesej orang awam, serta memberi bantuan bekalan kepada mangsa-mangsa peperangan seperti makanan, ubat-ubatan, dan pakaian. Subtopik seterusnya ialah mengenai Persekutuan Palang Merah Antarabangsa IFRC dan peranannya serta persekutuan-persekutuan kebangsaan. Persekutuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Antarabangsa IFRC adalah persekutuan di peringkat antarabangsa yang menyatukan semua persatuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Ia ditubuhkan dalam tahun 1919 selepas Perang Dunia Pertama. Antara peranan IFRC ialah menggalakkan dan mempromosikan di setiap negara penubuhan dan pembangunan persatuan kebangsaan. Ia merupakan badan tetap yang menentukan perhubungan antara persatuan-persatuan kebangsaan serta penyelarasan dan penyelidikan. Mereka juga bertanggungjawab mengelola dan menyelaras bantuan kecemasan kepada mangsa bencana alam dan orang pelarian. Ia juga mengawasi pembangunan program bagi belia Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, serta mereka memastikan kemajuan cara-cara menyebarkan maklumat, pengambilan anggota dan kutipan derma. Seterusnya saya akan menjelaskan Persekutuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah kebangsaan. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM adalah pertubuhan bukan untung yang ditubuhkan pada tahun 1948. Persatuan ini diiktiraf Kerajaan Malaysia pada tahun 1957 dan Persatuan Palang Merah Antarabangsa pada tahun 1963. Berikut merupakan struktur Persatuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah kebangsaan Malaysia. Antara peranan Persatuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah kebangsaan ialah bertindak sebagai khidmat bantuan kepada pihak berkuasa awam, memberi bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam, membaiki tahap kesihatan, melatih para anggota persatuan, membantu perkhidmatan perubatan tentera, menjaga yang cedera atau sakit dan menderita di kalangan tentera, serta membantu orang-orang tawanan dan tahanan-tahanan awam. Selamat sejahtera, hari ini saya akan menerangkan tentang subtopik 4.3 yaitu persidangan antarabangsa. Persidangan antarabangsa ini merupakan badan tertinggi dalam pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dan persidangan antarabangsa ini juga akan diadakan sekali dalam masa 4 tahun dan
Dalam persidangan antarabangsa ini akan mengumpulkan anggota daripada ICRC, IFRC, National Societies, serta negara-negara pelaku antarabangsa yang berkaitan. Persidangan antarabangsa ini diadakan bertujuan untuk membincangkan tentang hal-hal kemanusiaan. Dan salah satu badan yang bertanggung jawab untuk memastikan persidangan antarabangsa ini berjalan dengan lancar adalah Suruhanjaya Tetap Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu Suruhanjaya ini bertanggung jawab untuk menyelia pelaksanaan dan pematuhan terhadap resolusi semasa persidangan antarabangsa ini berlangsung. Seterusnya ialah Suruhanjaya Tetap Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Suruhanjaya Tetap ini telah terbentuk pada tahun 1928 untuk membantu membangun kestabilan dan keberkesanan institusi. Sejak daripada itu, Suruhanjaya Tetap ini telah bertanggung jawab untuk membuat pengaturan untuk persidangan antarabangsa seperti menetapkan tempat dan tarikh, menetapkan program, menyiapkan agenda sementara untuk diserahkan kepada Dewan Perwakilan, serta mempromosikan persidangan. Selain itu, ia juga bertanggung jawab untuk mendorong anggota persidangan untuk membuat ikrar dan menjamin kehadiran optimum semasa persidangan antarabangsa tersebut. Dan Suruhanjaya Tetap Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini akan bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Bagi peranan dan amanat Suruhanjaya Tetap Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini adalah yang pertama, Suruhanjaya Tetap ini telah menjadi pemegang amanah dalam persidangan antarabangsa, dan ia juga bertindak sebagai badan perundingan tertinggi dan diberi peranan untuk memberikan panduan untuk semua komponen gerakan, mengawasi pelaksanaan dan pematuhan terhadap revolusi yang dibuat selama persidangan antarabangsa berlangsung. Dan peranan lain Suruhanjaya Tetap ini adalah untuk memberikan panduan strategik dalam hal-hal yang berkaitan dengan gerakan secara keseluruhan. Seterusnya ialah subtopik 4.4, yaitu Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Ini merupakan lambang ataupun simbol bagi Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah. Bagi simbol ataupun lambang Palang Merah ini, ia telah dinyatakan sebagai simbol perlindungan asli pada Convention Geneva 1864. Dan aji untuk memperkenalkan simbol perlindungan yang seragam dan berkecuali, serta reka bentuknya yang khusus ini berasal daripada Dr. Louis Appia, yaitu pakar bedah Switzerland, dan General Switzerland Henry Dufault, yaitu ahli pengasas jabatan kuasa antarabangsa. Dan palang merah melambangkan sebagai pengecam bagi pegawai perubatan semasa perang. Simbol palang merah ini juga didefinisikan sebagai simbol perlindungan yang tertera dalam artikel 7 Convention Geneva 1864. Selain itu, mengikut ICRC juga lambang yang digunakan dalam palang merah ini dibentuk dengan membalikkan warna bendera Switzerland. Seterusnya ialah bulan sabit merah. Lambang bulan sabit merah ini pertama kali digunakan oleh sukarelawan ICRC semasa konflik bersenjata di antara Rusia dan Turki pada tahun 1876 hingga 1878. Dan lambang ini secara rasmi digunakan pada tahun 1929. Lambang bulan sabit merah ini juga dinyatakan berasal daripada bendera kerajaan Utamania yang diterbalikan. Dan sejak daripada pengiktirafan rasmi lambang bulan sabit merah ini, sehingga pada hari ini bulan sabit merah telah menjadi lambang organisasi hampir keseluruhan masyarakat di negara-negara majoriti penduduknya Muslim. Dan negara-negara kebanyakannya juga telah menukarkan secara rasmi nama dan lambang mereka daripada palang merah kepada bulan sabit merah. Lambang palang merah dan bulan sabit merah ini boleh digunakan dengan dua tujuan, yaitu yang pertama,
perlindungan ataupun protektif. Yang kedua, pengenalan ataupun indikatif. Penggunaan lambang palang merah dan bulan sabit merah yang pertama yaitu untuk tujuan perlindungan protektif digunakan dalam konflik bersenjata untuk menandai orang dan objek, dan ia juga berfungsi untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Konvensi Geneva. Untuk tujuan perlindungan ini, lambang tersebut perlu digunakan tanpa spesifikasi tambahan seperti teks dan sebaliknya, dan ia juga harus digunakan dengan cara yang menonjol, yang menjadikannya mudah untuk dilihat atau diamati. Manakala bagi tujuan pengenalan indikatif, lambang palang merah dan bulan sabit merah ini menunjukkan bahwa orang, kendaraan, bangunan, dan lain-lain yang mempunyai simbol tersebut tergolong dalam organisasi tertentu yang merupakan sebahagian daripada pergerakan palang merah dan bulan sabit merah. Dan untuk tujuan pengenalan juga, lambang tersebut harus digunakan dengan spesifikasi tambahan dan tidak ditampilkan dengan jelas seperti yang digunakan sebagai simbol perlindungan. Sekian itu saja daripada kumpulan 4. Terima kasih.